Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hari akan mengajar awak semua matematik tahun 3. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. Adakah awak semua sudah bersedia? Jom kita mulakan. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid seharusnya dapat menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10. Murid-murid, kita akan belajar bagaimana menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. Sebelum kita mempelajari tajuk tersebut, cuba kamu imbas kembali apakah itu pecahan. Pecahan terdiri daripada pengangka dan penyebut. Mari kita lihat contoh di bawah. 2/9, 2/9. 2 di atas adalah pengangka, manakala 9 di bawah adalah penyebut. Tahniah murid-murid. Murid-murid, sekarang kita akan melihat bagaimana menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. Di bawah ini adalah contoh pecahan wajar, iaitu 4/8 tukar kepada bentuk termudah, iaitu 1/2. Kalau kita lihat contoh pecahannya adalah 4/8, bersamaan dalam bentuk termudah adalah 1/2. Bagaimana cara untuk menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah seperti contoh di bawah ini? Terdapat dua kaedah yang akan cikgu ajar kepada kamu semua. Ini adalah kaedah 1. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia. Baiklah, murid-murid, untuk kaedah 1, ianya akan melibatkan pendarapan. Mari kita lihat contoh di bawah. Soalan 1, 6/8. Tukarkan pecahan wajar 6/8 kepada bentuk termudah. Jadi kita akan gunakan pendarapan. Mari kita lihat contohnya. Okey, berapa darab berapa sama dengan 6? Jadi kita dapat dari sini 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, garis pecahan. Manakala di bawah, berapa darab berapa sama dengan 8. Jadi 2 darab 4 sama dengan 8. Apabila kita dah ada bentuk begini, kita lihat manakah nombor yang sama. Okey, 2 di atas dan 2 di bawah. Mana kita akan potong 2 di atas dan potong 2 di bawah. Nombor yang tinggal adalah 3 dan 4. Jadi pecahan termudah bagi 6/8 adalah 3/4. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Murid-murid, ini adalah contoh kedua, iaitu 4/6 kita tukarkan kepada bentuk termudah. Cuba fikir, berapa darab berapa sama dengan 4? Ya murid-murid, 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi awak tulis 2 darab 2, buat garisan pecahan per. Okey, cuba fikir, berapa darab berapa sama dengan 6? Ya murid-murid, 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi kita akan lihat nombor apa yang boleh dipotong. Cuba lihat, ada dua nombor 2 di atas dan nombor 2 di atas. Jadi ada 2 nombor 2 di atas, manakala di bawah ada satu sahaja nombor 2. Jadi awak boleh pilih. Okey. Jadi untuk contoh yang kedua ni, cikgu pilih, cikgu potong yang 2 di sebelah sini dan 2 di sebelah bawah. Okey. Jadi nombor yang tinggal adalah 2/3. Jadi sama dengan 2/3. Okey. Pecahan wajar 4/6 apabila ditukar kepada bentuk termudah adalah 2/3. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey, contoh ketiga, 5/10. Baiklah murid-murid, awak cuba fikir, berapa darab berapa sama dengan 5? Okey, 1 darab 5, 5. Buat garisan pecahan per. Cuba fikir pula, berapa darab berapa sama dengan 10? Ya murid-murid,
2 darab 5 sama dengan 10. Jadi kita dapat lihat nombor apakah yang sama di atas dan di bawah. Ya murid-murid, nombor 5. Jadi awak akan potong nombor 5 di atas dan potong nombor 5 di bawah. Jadi dia akan meninggalkan jawapan sama dengan 1 per dengan 2. Jadi maksudnya bentuk termudah bagi pecahan wajar 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Tahniah murid-murid. Seterusnya kita akan belajar kaedah kedua. Murid-murid, kaedah kedua akan melibatkan konsep pembahagian untuk menukarkan pecahan wajar kepada bentuk termudah. Mari kita lihat contoh yang cikgu sediakan. Soalan 1, 4 per 8. Okey, kita akan bahagikan nombor di atas dan nombor di bawah dengan satu nombor yang sama. Kita lihat, okey, 4 sini kita akan bagi 4 bahagi dengan 4. Kita buat per, kita ambil nombor 8, kita bahagi dengan 4 juga. Okey, awak tengok 4 per 8 dibahagi dengan nombor sama di atas dan di bawah. Okey, kita akan selesaikan. 4 bahagi 4 sama dengan berapa? Ya murid-murid, 1. 8 bahagi 4 sama dengan 2. Ya, jadi jawapannya pecahan wajar 4 per 8 ditukar kepada bentuk termudah adalah 1 per 2. Mari kita lihat contoh seterusnya. Okay, contoh kedua, 8 per 10. Kita akan bahagikan nombor 8 dan nombor 10 dengan nombor yang sama. Dalam situasi ini, okay, 8 kita akan bahagi dengan 2. Kita buat per 10 pun kita bahagi dengan 2. Kita buat sama dengan, okey, 8 bahagi 2 sama dengan 4. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Tahniah murid-murid. Okay, seterusnya, contoh yang ketiga, 6 per 9. Tukarkan pecahan wajar ini kepada bentuk termudah. Jadi kita akan lihat dalam situasi ini, 6 dan 9 ni boleh dibahagi dengan nombor 3. Okey, jadi aku salin 6 bahagi 3 per 9 bahagi dengan 3 juga. Jadi sama dengan 6 bahagi 3 sama dengan 2. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Jadi maksudnya pecahan wajar 6 per 9 ditukar kepada bentuk termudah adalah 2 per 3. Tahniah murid-murid. Baiklah murid-murid, untuk latihan ini cikgu harap awak akan menggunakan kedua-dua kaedah yang telah cikgu ajar, iaitu kaedah pertama menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah menggunakan pendarapan dan kaedah kedua menggunakan pembahagian. Mari kita lihat latihan yang telah cikgu sediakan. Murid-murid, untuk latihan pengukuhan ini awak salin dan selesaikan di buku tulis. Okay, soalannya, tukarkan pecahan wajar kepada bentuk termudah. Okay, soalan 1, 6 per 9 tukarkan kepada bentuk termudah. Okay, awak menggunakan kaedah 1 ataupun kaedah 2 yang telah cikgu ajarkan. Soalan kedua, 4 per 8 tukarkan kepada bentuk termudah. Soalan ketiga, 2 per 6 tukarkan kepada bentuk termudah. Soalan keempat, 5 per 10 tukarkan kepada bentuk termudah. Soalan kelima, 2 per 4 tukarkan kepada bentuk termudah. Soalan keenam, 4 per 10 tukarkan kepada bentuk termudah. Cikgu harap awak semua dapat memahami tajuk hari ini, iaitu menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah dengan menggunakan kaedah pendarapan dan pembahagian yang telah cikgu ajarkan. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.